Okay, baik, kita diberi izin oleh Fadilatul Habib untuk soalan-soalan daripada hadirin kita pada malam ini. Saya difahamkan kita ada beberapa soalan, kalau boleh kita singkatkan dan ringkaskan. Soalan pertama dari Tuan Yusof Azmi, Presiden Semboyan kita. Boleh kita tahu di mana kedudukannya? Silakan Tuan, kalau boleh berdiri, kita boleh kesan anda di mana dan kita akan ulurkan mikrofon kepada hadirin yang nak tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib, Tuan Guru Habib Ali, Tuan Guru Habib Omar, saya Yusof Azmi, aktivis Semboyan Malaysia. Kami di Malaysia ni ada buat kerja-kerja yang perkhidmatan kepada masyarakat, dan kerja-kerja kami ni ada melibatkan kadang-kadang suasana yang kurang senang. Maksudnya ada sedikit pertengkaran, ada sedikit yang di mana kadang-kadang bergaduh sebagainya. Kita berlawan dengan ahlung, berlawan dengan gangsterism lah. Dan kami juga sebenarnya bukanlah di kalangan asalnya orang-orang baik juga. Kami ni pun nakal juga, orang-orang yang cuba untuk keluar daripada dunia kenakalan dan nak buat kerja-kerja kebaikan, dan kita buat kerja-kerja melibatkan maslahat masyarakat pada masa kini. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita tomahan ataupun tuduhan daripada orang-orang masyarakat yang kadang-kadang melihat seolah-olah kita ni pura-pura baiklah, kan? Seolah-olahnya buat kerja-kerja macam nak tunjuk kita buat baik. Sebenarnya kita memang tak baik pun. Cuma kita nak tanya dengan Tuan Guru Habib Omar, adakah ada juga di kalangan orang-orang kita ni, di kalangan aktivis pasukan-pasukan kami ni yang dulunya nakal, tapi hari ini cuba nak kita pandang tu satu perjuangan lah. Kita cuba nak berjuang, tapi kadang-kadang sudah pasti kita ada sejarah-sejarah kisah silam kita yang dulu nakal, hari ini nak bantu orang lah. Jadi bagaimana kita nak menetapkan pendirian kita yang sebelum ini banyak, semua sedia maklum, kita di dalam aktivis Semboyan Malaysia ni pun sahabat saya ni yang dia syaitan, kita ni semua memang datang daripada nakal-nakal, tapi alhamdulillah kita punya keluarga dalam semboyan, dalam persatuan ACT Malaysia, kita ni buat kerja-kerja yang hari ini cuba nak khidmat dengan para ulama. Dalam masa yang sama kita nak buat kerja-kerja yang melibatkan bantuan pada masyarakat. Jadi soalan saya itu adalah bagaimana kita nak tetapkan pendirian kita ni supaya tak kecewa lah, sebab kita kadang-kadang ada masanya kita rasa macam buat baik pun orang cakap kita juga. Kadang-kadang itulah menjadi masalah pada kita. Terima kasih Tuan Yusof Azmi untuk soalan tersebut. Silakan Fadilatul Habib untuk jawapannya. لا تتكاسلوا عن القيام بالخدمة بالنية الصالحة لأي عارض أو عائق. Hendaklah tidak merasa malas ataupun merasa kecewa untuk berbuat kebaikan walaupun berhadapan dengan pelbagai macam cabaran. ومهما تيسر طريق سهل وقريب فآثروا وعودوا أنفسكم على إيثار القريب والسهل واليسير. Selagi mana kita terbuka cara yang baik, yang mudah, yang lembut, maka hendaklah kita berusaha untuk mendahulukan cara itu berbandingkan yang lainnya. Selagi mana kita boleh membiasakan diri untuk memilih yang lebih mudah, maka ianya akan terbiasa kita untuk memilih yang lebih mudah. وبعض المواقف التي لا يمكن استخراج الحق لذي الحق وإنقاذ المظلوم أو إسعافه بحق ونصرة المظلوم، فيمكن ذلك بشيء من رفع صوت أو ذا لا يصل إلى إسالة دم ولا إلى
كسر عظم ولا شيء من ذلك، وإلا صار مشكلة أخرى نحتاج أن نتدخل فيها لواحد بين هذا وهذا، فصارت مشكلتين بدل المشكلة الواحدة. بل إذا لم يتأتى ذلك لا بلطف ولا بعنف لا يؤدي إلى كسر عظم ولا إسالة دم فضلا عن قتل نفس، إذا لم يتأتى فيرجعوا إلى أولي الأمر وإلى من عندهم النفوذ والقدرة على استخراج حق المظلوم، ولا نتصرف نحن بظلم آخر فلا يعالج الخطأ بخطأ. Bila seseorang berusaha untuk membawa kebaikan, menghadapi cabaran atau menghadapi halangan, dan baik itu mengambil hak orang untuk dikembalikan kepada Tuhan empunya hak, mengembalikan hak orang dan seterusnya, menghadapi tantangan, menghadapi cabaran, bila itu memerlukan kepada sedikit kekerasan seperti mengangkat suara, maka boleh untuk berlakunya angkat suara atau sedikit kekerasan selagi mana kekerasan itu tidak membawa kepada melukai ataupun tidak mematahkan tulang, apatah lagi sampai kepada peringkat terbunuhnya orang itu. Selagi mana itu boleh untuk dilakukan dengan menjaga yang disebutkan tadi, maka hendaklah mengambil sikap demikian tanpa pertumpahan darah, tanpa berlakunya patah tulang ataupun luka dan seterusnya. Bila keadaan itu pun pada akhirnya terhalang juga, tak boleh juga untuk dilakukan, maka hendaklah hal itu dirujuk kepada mereka yang berkuasa, yang memiliki otoriti untuk mengambil tindakan terhadap seseorang untuk mengembalikan kepada haknya kepada orang yang mempunyai hak. Kalau kita tergelincir akhirnya melakukan juga dengan kekerasan, dengan pukulan atau dengan berlakunya luka atau pertumpahan darah, maka dalam hal ini kita akan tergelincir kepada muskilah atau masalah lain. Yang tadi hanya satu masalah, maka dengan berlakunya luka atau patah tulang timbul masalah yang kedua. Maka dalam hal ini masalah satu tak selesai, timbul pula masalah yang kedua. Dengan demikian tidaklah kesalahan itu disikapi dengan kesalahan.